kerja-kerja ini. Jadi saya terus menjemput Encik Hafiz awak pasti pasal kita hari ni ada berapa tugasan? 2 tugasan. Jadi saya harap ada yang call kawan-kawan lain supaya dapat masuk talian kita pada hari ini. Pasal kita hari ini ada 2 tugasan. Okey? Sambil sebab itu kita panggil kawan kamu. Baru 16 orang memasuk ada 14 orang. Baru ada 14 orang. Jadi semua 19 lagi 5 orang yang tak masuk. Siapa dia? Okey ya? Okey, dengan itu saya persilakan Cik Hafiz. Okey, terima kasih. Terima kasih Cikgu Saleh. Pertama-tama sekali Assalamualaikum dan salam sejahtera. Nak test audio? Waalaikumsalam. Clear tidak suara? Clear Okey. Dengar je, dengar. Tak kuat lah. Okey, so untuk tajuk hari ni kita akan teruskan dengan rumusan makanan. Okey, kalau kita tengok pada kali ini, pada tahun ini, rumusan makanan sedang ditengok sebagai satu perkara yang penting dalam dunia ternakan. Sebenarnya dulu kalau daripada industri, rumusan makanan ni bukanlah satu perkara yang penting. Tapi pada masa kini, rumusan makanan ni adalah satu perkara yang penting. Satu disebabkan beberapa faktor lah. Faktor yang utama sekali harga makanan ternakan yang mahal. That's why dengan rumusan makanan ni kita boleh cover kos-kos yang lain sebenarnya. Mana kita boleh kurangkan penggunaan kos makanan yang mahal tu, kita boleh top up dengan yang lain. Okey, so kita teruskan makanan tambahan. Untuk rumusan makanan kita sudah pasti akan gunakan makanan tambahan ya. So makanan yang telah dirumuskan dan sisa lebihan proses daripada kilang. So biasanya sisa lebihan proses pada kilang ni apa yang anda tahu? Apa yang semua tahu? Apa dia? Makanan tambahan dia. Makanan yang proses. Casing. Casing tu. Lepas tu molasses. Molasses. Lagi Dedak padi. Okay, dedak padi, soya pellet. Okay. Semua makanan tambahan tu semua daripada hasil sisa daripada pertanian. Yep. So, so je kita menampung keperluan nutrien makanan ternakan. That's why nak tak nak dekat Malaysia ni kita kena ada juga makanan tambahan. Sebab apa? Satu daripada keluasan untuk tanaman fodder di Malaysia ni tidak mencukupi untuk salah satu penternak. Kalau misal kata ada buat ragutan bawah kelapa sawit, sistem integrasi pun dia akan guna makanan tambahan tapi kurang. Ya, tapi lagi kalau bela dalam feedlot, lepas tu kawasan fodder tak besar, so sudah totally kita punya makanan tambahan perlulah. Okey, setiap nutrien punya fungsi-fungsi dia. So nanti kita akan tengok apa fungsi setiap nutrien tu, bukan kita main bancuh je. Okey, ternakan perlu makan yang seimbang untuk tumbuh saran, ternakan dan hasil keluaran. So ternakan kena dapat makanan yang betul, yang seimbang, supaya satu kita dapat hindar penyakit. Kedua, macam kalau over protein boleh jadikan kembung. Lepas tu kalau kata tak cukup pun tumbuh saran tak naik dan pengeluaran susu pun boleh turun. Okey, kita tengok kat sini apa fungsi-fungsi dia. Kita tengok air mengawal suhu badan, memindahkan nutrien ke dalam tubuh badan dan membantu penglihatan dan pendengaran. Ini sama saja macam manusia Totally kebanyakan semua fungsi sama dengan apa makanan dalam manusia dan kepada tindakan function dia. Okay, kita tengok protein membantu dalam pertumbuhan, pembiakan dan penggemukan. So kalau kita feedlot, better kita lebihkan protein sebenarnya. Tetapi jangan over. Okay. So karbohidrat sebagai sumber tenaga utama untuk menjalankan aktiviti tubuh. So kalau biasanya kalau kita buat lembu tenusu di bawah lembu tenusu yang ada sistem ragutan, karbohidrat kena lebih sebab dia menggunakan tenaga untuk dia bergerak. Okey. Sebagai lemak sebagai sumber tenaga dan membekalkan asid lemak tertentu. Jadi sebagai sumber tenaga juga dia menggunakan karbohidrat juga. Okey, galian dan mineral untuk membina tulang, gigi, otot dan sel-sel darah. Ini pun penting juga. Galian dan mineral. Tapi galian dan mineral ni jarang lah kalau kita nak tengok jumpa dalam makanan tambahan dalam jumlah yang banyak. Biasanya sikit saja. That's why kita kena top up dengan garam jilat ataupun UMB, urea block molasses.
Okey, vitamin membantu dalam penglihatan, pencernaan kalsium dan menguatkan otot. Okey. Vitamin ni pun tengok juga. Biasanya kalau kita bagi B kompleks, kebiasaannya dia untuk boosting badan lah, untuk mengemuk cepat selera dia bagi selera makan yang bagus. Okey. Seterusnya, keperluan makanan serta akan mempunyai keperluan kuantiti dan kualiti dan kuantiti nutrien yang berbeza mengikut dengan pemeliharaan, sistem pemeliharaan. Sistem feedlot dengan sistem lepas bebas, dia mempunyai dua sistem yang berbeza. So dia ada dua kuantiti yang berbeza dan kualiti yang berbeza. Status anak, ibu bunting, lembu lembu bul, lembu untuk dibiarkan, semua tu ada dia punya pemakanan yang berbeza. Sepatutnya ada makanan yang berbeza. Sebenarnya kalau kita tengok pemakanan ternakan ni yang betul-betul ikut kompleksnya, kat Malaysia ni jarang tengok yang mengikut betul-betul ikut grup ni. Dia cukup makan nutrien ni, banyak cukup ni je, tak perlu lebih. Jarang kita nak tengok ladang macam tu. Yang seterusnya adalah umur. Umur pun berbeza. Anak dia makan macam mana, remaja makan macam mana, dan untuk dewasa makan macam mana, dan saiz ternakan tu sendiri. Bagi mendapat makanan yang terbaik, kerja guna pasti nutrien dalam makanan harus dijalankan. So macam mana nak kena pasti nutrien? Yang paling senang, macam mana nak kena pasti? Apa ada jawapan? Kalau makanan tambahan tu, macam mana kita nak kena pasti nutrien? Kalau kita dah beli pellet tu, kita beli PKC, kat mana kita nak tahu jumlah nutrien dia? Dekat daunnya. Kalau kita beli pellet, dekat guni tu kan ada tulis lah jumlah nutrien. Kalau kita beli PKC, Kat guni tu ada tulis kat guni ada tulis. Dekat tengok pada bahagian belakang, kat guni ada tulis. Kecuali kalau beli secara banyak lah, beli yang jenis bukan packagingnya. Kalau kita tengok jenis-jenis makanan, yang ini kita akan gunakan untuk membuat bancuan. Tapi ini adalah secara umum, dia tak tuliskan berapa kadar nutriennya. Kita tengok DCP, Dairy Cattle Pellet. Yang ini biasa kalau untuk lembu tenusu kita akan pakai lah. Mengandungi tenaga dan protein yang tinggi. Saya cakap tadi lah, kebanyakan lembu susu kita akan buat sistem ragutan, dan dia memerlukan tenaga dan protein lah. Protein untuk mengeluarkan susu, dan tenaga untuk dia menggerakkan badan dia. Dan tenaga tu juga untuk dia punya semasa perah tu tau. Sesuai untuk lembu dalam laktasi. So laktasi tu apa? Semester 2 ni dah ajar. Saya lepas dah ajar. Dah belajar bab susu kan. Laktasi tu apa? Siapa boleh beritahu apa itu laktasi? Ada jawapan apa itu laktasi? Rasanya semua tak ingat Tak semua ingat. Laktasi tu adalah lembu yang mengeluarkan susu. Sebab tu dipanggil tempoh laktasi ataupun jumlah laktasi. Berapakah jumlah lembu laktasi? Mana lembu yang sedang menghasilkan susu? Mana cukup setahun dia berhenti, dia beranak, dia tunggu untuk beranak, tu bukan lembu laktasi lah. Laktasi ni yang mengeluarkan susu. So kita bagi untuk lembu yang ada laktasi, yang sedang mengeluarkan susu. PKC, pam kena kek ataupun DCP, PKC, PKE, mengandungi tenaga dan protein yang sederhana, kandungan air sedikit sebab tu dia kering. Untuk lembu jantan feedlot dan lembu kering, biasanya PKC ni kita bagi untuk lembu feedlot. Boleh tak DCP bagi pada lembu feedlot? Apa dia jawapan? Boleh tak DCP bagi lembu feedlot? Macam mana? Lembu feedlot kita bagi DCP, Dairy Cattle Pellet. Boleh. Sebenarnya pun boleh. Tetapi dia kuat risiko untuk dia jadi kembung sebab kandungan protein dia berbeza. That's why kita tak amalkan DCP bagi pada
Sebab formulasi DCP tu dah diformulate untuk lembu tenusu, bukan untuk lembu feedlot. Tapi boleh bagi. Tetapi kita risau over protein Sebab tu PKC ni kita memang orang memang buat formulated untuk lembu feedlot. Okay. Okay, sheep pellet mengenai tenaga dan protein yang tinggi dan kandungan air sedikit dan kering. Dia sama macam PKC. Dan sesuai untuk nomenclature lah. Biasanya dia sama macam PKC, cuma dia punya kuantiti nutrient dia berbeza dan saiz dia lebih kecil lah. Boleh tak PKC bagi dekat sheep pellet, PKC bagi kat kambing? Boleh, tak ada masalah. Okay. Okay, hampas soya tinggi protein dan sangat basah, lembu susu dan laktasi. Ini adalah hampas soya ni adalah satu isu dalam tempoh seminggu 2 minggu ni, kerana berlaku kenaikan kos. Tapi sebenarnya dia tidak berbala untuk digunakan pada waktu sekarang lah, dengan harga kos yang sekarang. Tetapi hampas soya ni dia memang bagus untuk lembu laktasi. Boleh tak kalau kita tak pakai untuk lembu pedaging pun boleh. Tapi better kita buat rumusan, kita gabungkan makanan dia. Okay, galian jilat batu garam mengandungi zat galian dan kalsium dan fosforus dalam feedlot. Okay, molasa gula merah mengandungi bahan kering, protein dan tenaga yang tinggi. Okay, sebab ada kandungan gula dia tentu ada tenaga. Dan blok urea melasa ataupun UMB, dia kita biasa untuk meningkatkan biasa dalam UMB ni ada ubat cacing siap-siap, dan dia digunakan untuk meningkatkan selera makan lah. Okay, ruminant secara ekstensif, nak guna dalam feedlot pun boleh, tak ada masalah sebenarnya. Okay, kumpulan makanan. Kita tengok kumpulan makanan kat sini yang sumber yang banyak. Okay, protein. Kita tengok kat sini bahan mentah dia ada soya bean meal, air serung kelapa sawit iaitu PKC, solvent extract, PKC expeller, fish meal, serbuk kacang tanah dan urea. Okay, dalam masa yang sama kita tengok fish meal, makanan ikan boleh bagi pada lembu. Tapi orang dengar kuat pelik lah. Tapi untuk lembu susu boleh. Tapi kalau misal kata kalau mana-mana tempat di kawasan pertanian anda, kalau ada manternak, dia ada buat perkhidmatan apa tu, ikan bilis tu, dia kopek apa, ikan bilis kopek, dia buang kepala tu kan. Okey, kepala ikan bilis tu boleh digunakan sebagai ransom makanan, tak ada masalah. Sebab dia mempunyai protein yang tinggi. Okey. Okay, tenaga. Kita tengok situ, dia punya bahan mentah ada PKC, PKC expeller, hampas jagung, hampas sagu, tapioca chip pellet, corn gluten feed dan dedak padi. Okey. Corn gluten feed ni adalah satu bahan. Kalau kita tengok corn gluten feed ni pada semua pellet akan ada corn gluten feed. Sebab apa? Corn gluten feed ni yang kita akan gunakan, yang industri gunakan untuk menjadikan pellet ni punya cantum. Okay, pellet yang dibuat dulu lah, macam ada yang mana ada macam pellet sekarang, kita tak pakai corn gluten feed dah. Okay, sebab dia dah pakai kompres padat. Yang dulu kita pakai corn gluten feed untuk kita gabungkan. Okay, dan kalsium kita tengok pada dia ada kalsium fosfat TPC, di kalsium fosfat, kafo dan bone meal. Okay, bone meal. Okay, bone meal ni kalau anda cari kat Malaysia memang takkan jumpa bone meal. Sebab apa? Apa boleh jawab? Ni pengetahuan am ni bone meal ni. Biru. Bone meal kenapa tak ada kat Malaysia? Okey. Okey, bone meal ni kenapa tak ada kat Malaysia? Sebab bone meal telah diharamkan oleh Jabatan Veteriner Malaysia. Sebab apa? Bone meal ni adalah daripada sisa-sisa tulang ternakan yang kita akan crushkan dan kita akan gunakan sebagai makanan. Kita akan pelletkan jadi makanan. So that benda tu dia tidak sesuai dengan dengan kita punya agama Islam di Malaysia. Maknanya lembu tu dia akan makan sisa kawan dia balik untuk jadikan dia besar balik. So tidak sesuai lah dengan agama kita, dengan agama Islam di Malaysia. So that's why bone meal ni tidak diamalkan di Malaysia. Dan kalau cari pun silap cikgu memang dah tak ada dah bertahun dah bone meal ni. Okey, apa itu ransom makanan pula? Campuran makanan ternakan. So makanan-makanan tadi kita akan buat satu formulated. Nanti tugasan pun kamu akan buat formulasi makanan. So makanan tambahan tunggal. Okay.
Makanan tambahan tunggal ni satu je. Makanan soya, hampa soya itu tunggal. Okey. Contoh apa lagi? Dedak padi tunggal. Okey, dia satu je dia elemen dia. Okey, makanan sisa ladang ataupun proses makanan. Saya cakap dia lah. Sisa jagung tunggal. Okey. Dilakukan secara manual ataupun automatik. Kalau kita boleh balik KV sekarang, kita akan boleh buat dua-dua ni lah. Manual ni kita akan gaulkan pakai skop. Automatik ni kita biasa gaul pakai mesin lah. Kalau kita tengok yang mesin Cikgu Zaki buat dia punya makanan tambahan tu, okay, yang itu kita akan gunakan. Jumlah kuantiti kecil ataupun besar lah, bergantung pada sesebuah ladang tu. Tapi biasanya kalau ladang yang besar, makanan tambahan yang dibuat adalah kering, dia akan buat dalam jumlah yang banyak sebenarnya. Sebab dia nak stok tu lebih lama lah. Kecuali daripada makanan yang basah. Basah ni kita tak boleh buat dalam jumlah yang banyak lah. Kalau kita nak buat boleh, tapi penyimpanan kita kena betul. Tidak, makanan akan rosak. So pakaian PPE yang kita gunakan adalah mask, glove, kasut boot dan baju lengan panjang. Okay, sebab apa cikgu pakai lengan panjang? Cikgu cakap ke lengan panjang sebab satu, ada setengah pellet ni yang setengah orang dia sensitif dengan habuk pada dia punya kulit. Walaupun dia minat dalam ternakan. Ada juga cikgu jumpa member cikgu yang dalam industri, bila dia nak bancuh makanan pakai lengan panjang. Bukan dia tak boleh buat kerja, boleh buat kerja, cuma dia takut gatal Okay, mask and glove ni tahulah. Okay, so peralatan lain kita ada kereta sorong, besi, cangkuk, hook yang tajam tu. Okay, pencedok, penyodok, kalkulator, penyapu, alat penyimbang dan mesin bancuh makanan. Okay, kita pergi flow je lah. Benda ni senang. Kereta sorong untuk mengisi dan mengangkut bahan makanan dalam jumlah yang banyak dan mudah dikendalikan. Okey, besi cangkuk hook untuk mengangkat ataupun menurunkan beg makanan daripada kenderaan ataupun tempat beg makanan sun. Ia juga boleh digunakan untuk membuka benang jahitan yang terdapat pada bungkusan makanan. Okey, untuk membuka benang pakai hook pun boleh, ataupun kita potong lah kan pakai pisau. Dia ada kaedah sebenarnya. Yang itu nanti kalau berkesempatan amali, mungkin cikgu tunjuk kaedah. Mana kita tak perlu pisau, tak perlu guna pisau untuk potong tepi guni tu untuk guna. Biasanya kita ada kaedah, kita potong je sikit, kita boleh buka terus guni tu, benang tu. Okay. Sebab kalau kita potong guni, kita koyakkan guni untuk keluarkan makanan, kita rugi pada guni sebenarnya. Okey, pencedok makanan, ini pencedok makanan. Okey, mengambil makanan daripada bungkusan semasa menimbang dan bahan makanan ternakan. Okay, penyodok, scoop, semua tahu untuk kita gaulkan makanan secara manual. Dan adalah lebih bagus kita pakai yang rata, bukan yang tajam depan Sebab biasanya kalau kita bancuh makanan, kita akan alas dengan canvas dekat bawah, kita tak buat atas simen. Kecuali kalau simen tu dia licin dan dia bersih, kita boleh buat atas simen lah. Tapi biasa kita akan pakai canvas, kita akan bancuh. Kalau kita pakai yang tajam ni, dia akan menguyak canvas sebenarnya. Okay, so kita akan pakai yang flat ni. Okay, kalkulator untuk membuat pengiraan bancuhan, cikgu ajar. Senang saja. Okay, menyapu untuk kita membersihkan lah. Selepas kita dah ni, kita elak daripada sisa-sisa ni dikati oleh seperti tikus dan burung lah. Dan alat penimbang ni ada banyak jenis, digital. Tapi semestinya kalau kita buat urusan makanan, dan tentu kita memerlukan alat timbang yang besar lah, yang biasanya melebihi 30 kilo ataupun yang timbang 50 kilo. Okay, mesin bancuh makanan ini seperti ada dalam daripada ladang kita. Kita ada vertical feed mixer, horizontal pedal mixer dan total make ration. Nanti cikgu akan tunjuk apa beza dia. Okay, membuat ration makanan ada 4 perkara ni yang kamu perlu tahu, yang penting yang kamu perlu tahu. Satu, dry meter makanan tu. Kedua adalah metabolis energy. Ketiga adalah crude protein. Dan 4 adalah crude fiber. Sebab crude protein dan crude fiber ni kita tahu sebab protein tadi dia membekalkan, membantu pembesaran, dan fiber ini dia karbohidrat, dia untuk memberikan tenaga. Okay, so that benda-benda ni kena tahu. Okay, yang cikgu ajar kamu ni nanti adalah basic. Sebenarnya kalau sebenarnya ada yang lebih mendalam tau sebenarnya. Kita kena kira setiap seekor ternakan tu berapa kadar metabolic energy yang dipakai.
Tapi cikgu tak akan pergi pada peringkat itulah, sebab peringkat itu pun akan memeningkan kepala. Tapi peringkat itu ada satu perisian yang kita akan gunakan nanti. Cikgu akan tunjukkan. Itu akan membantulah. So 4 perkara ni adalah penting. Okay, dry matter, metabolic energy, crude protein dan crude fiber. Dan mana nak dapat benda-benda ni? Macam tu kalau kita potong Napier, kita nak kena hantar makmal dulu baru dapat benda ni, betul tak? Tapi dia ada dalam buku hijau makanan ternakan oleh JPV. Dan sebenarnya itu adalah anggaran sajalah, tapi kita boleh gunakan sebab probability yang industri guna JPV punya buku ni adalah tepat jugalah. Nanti cikgu aku tunjukkan buku dia macam mana. Okay, so ini adalah sebagai contoh Okay, contoh PKC. Kita ada dry matter dia 88.2 ME. Okay, metabolic energy ada 10.16, crude protein ada 16.8 dan crude fiber ada 16.7. Okay, ini adalah contoh-contohnya. Okay, dia akan kamu kena buat jadual macam ni. Kenapa macam ni cikgu akan tunjuk kemudian. Okay, ketahui keperluan ternakan. So kita nak bancuh makanan ni, kita kena tahu pula keperluan ternakan ni apa yang dia sepatutnya. Cikgu cakap tadi, kita kena tahu umur ternakan, berat ternakan dan hasil pengeluaran ternakan dan status. Okay, so kita tinggal satu situ adalah status makanan ternakan tu sendiri. Apa yang status daripada peringkat dia tengah bunting ke, bunting akhir ke, bunting awal ke. Okay, itu semua tu penting Okay, seterusnya kita pergi. Okay, kalau kita tengok ini sebagai contoh Okay, untuk lembu tenusu dia memerlukan 15 ke 16% crude protein dan dia memerlukan dia memerlukan metabolic energy 10.6 hingga 11 megajoules. MJ ni adalah megajoules per kilo. Okay, lembu tengok tengok bibiri. Tengok tengok pedaging, lembu pedaging 12.0 untuk crude protein dan 10.6 megajoules untuk metabolic energy. Okay, dia sepatutnya ini adalah yang ni lah. Sebab itu kenapa lembu tenusu ni lebih crude protein dia, sebab dia menghasilkan susu. Selain dia menghasilkan susu, dia melahirkan anak. Lepas tu dia apa lagi? Nak cara badan dia. So metabolic energy dia pun kena tinggi untuk penjagaan badan dia, pergerakan Okay, kita pergi pada seterusnya. Okay, ini adalah kaedah pengiraan. Yang ni cikgu nak kamu ambil fokus Okay, sebab jadual ni nanti kamu kena buat. Okay, kalau kita tengok jadual ni, okay, tadi cikgu cakap dah, kita kena dapatkan berat berapa. Kita nak bagi 20 kilo. Contoh cara kita nak kira, kita nak buat bancuhan cikgu nak pakai 20 kilo Napier contoh. Okay, dan kita kena dapatkan dia ni, berapa diameter dia, 19.7. Dia punya mega metabolic energy dia 7.44. Lepas tu crude protein dia 10.9 dan dia punya crude fiber 16.4. Okay, formula dia kamu kena tengok atas ni. Okay, A kali B. Untuk dapatkan diameter, A kali dengan B, A kali dengan B diameter, dia akan dapat 3.94 kilo. Okay, untuk dapatkan ME, metabolic energy, A kali B kali C 20 kali 19.7 kali dengan 7.44. Okay, dapatlah metabolic energy. Untuk crude protein, anda perlu berbeza sedikit. A kali B dan kali D 20 kali 19.7 dan kali dengan 10.9. Dan untuk CF, kita nak pakai dia crude fiber A kali B dan kali E 20 kali 19.7 dan kali dengan 36.4. Okay, so setiap bahan ni anda kena kira. Buat satu-satu. Kalau dalam ni dia ada pakai 5 bahan lah. Okay,
So berapa kilo yang kita nak bancuh dalam ni sebenarnya. Okay. So anda kena kira, dan anda akan dapat yang ini, A1, A2, A3, A4. Setiap dia punya diameter dia berapa, ME dia berapa, dia punya crude protein berapa dan crude fiber berapa. Okay, tengok jumlah kumpulan nutrien dia. Tengok kalau kumpulan nutrien dia tadi 13.5. 13.5 ni untuk okey, tak ada kat sini. Nanti cikgu akan tunjuk. Yang ni adalah berapa yang lembu tu nak. Keperluan dia berapa seekor lembu tu. Dan peratus serat diperolehi adalah kat sini. A4 A4 2.74 kali dengan 100 bagi dengan A1, dia akan dapat 20.5% peratus serat kasar. Maknanya jumlah serat yang ada dalam makanan. Okey. Okey, kaedah kaedah pengiraan. Tengok Okey, sebelum kita nak kira yang ini, mana ni, yang ni kita dah kira protein, mana kita dah tahu berapa kilo kita nak letak dalam rumusan makanan tu, berapa kilo. 20 kilo Napier, 3 kilo PGC, 3 kilo ampas kacang soya, 30 sagu dan 1.8 jagung. Ni kita dah tahu. Okay, sekarang ni macam mana kita nak tahu berapa kilo pula. Kita dah dapat persen, mana kita dah taruh. Okay, aku nak PKC 60%, aku nak soya bean meal 8%, dan aku nak jagung hancur 9 dan galian 3. Okay, daripada persen ni macam mana kita nak pindahkan kepada kilo. Okay, kita tengok maklumat kat sini. PKC 60%, soya bean meal 8%, jagung hancur 29% dan galian 3%. Dan anda nak dapat berapa, anda nak rumusan anda berapa kilo. So kita nak kat sini adalah 4,500 kilo, 4.5 kilo So anda akan buat macam ni. PKC 60%, 60 kali 4,500 bagi dengan 100. So semua kena buat macam tu. Semua peratus tu jadi 60% kali dengan 4,500. Kalau 8% kali dengan 4,500. So anda akan dapat kat sini. So PKC anda akan guna 2,700 kilo. Soya bean meal anda akan guna 360 kilo. Okay, jagung hancur anda akan guna 1,305 kilo. Dan galian anda 3% ni anda akan guna 135 kilo saja. So kalau anda total semua, anda akan dapat jumlah yang tadi ni balik 4,500 kalau anda tambah semua Okey. Ada kalkulator pun yang cikgu tambah kan. Tengok balik. 2700 tambah dengan 360 tambah dengan 1305 tambah dengan 135. Pak dah akan dapat 4500. Sama je 4500 Okey. Mulakan rumusan makanan. So kita nak start bancung makanan. Kita tahu berapa kilo kita nak guna. So first adalah kita sediakan peralatan lah. Macam cikgu cakap tadi, kita sediakan skop, sediakan yang first adalah PPE kita lah, face mask. Tu kita gunakan Google ni supaya habuk bacaan tu tak masuk ke mata Lepas tu lengan panjang dan boot lah. Dan kalau boot tu boot bersih lah, janganlah boot yang pergi gandang dah kotor-kotor kau bawa pergi tempat macam makanan, tak elok lah Okay, so timbang setiap bahan yang mengikut bahan diperlukan. So tadi kita dah buat pengiraan, so kita timbang lah. Kita asingkan, kita nak 2,700 kilo pellet PKC. Soya bean meal kita nak 360 kilo. Kita asingkan semua tu. Okay, sekiranya buat secara manual, campuran boleh dibuat di atas lantai dengan alas oleh canvas. Kita menggunakan mesin, masukkan bahan satu persatu. Okey, cikgu cadangkan kalau gunakan mesin, kita akan masukkan jumlah bahan yang paling banyak tetapi separuh dulu. So kalau tadi kita menggunakan PKC 2700. So 2700 ni kita akan bagi 2. So kita akan masukkan 1350 dahulu untuk PKC. Lepas tu baru kita akan masuk yang lain 360, 1305 kilo jagung hancur dan 35. Dan sekali baru masuk PKC balik, supaya nanti PKC tu akan lebih rata Mana jumlah yang banyak kita kena pecah 2 supaya nanti dia lebih rata. Okey, masukkan campuran makanan dah selesai tu, dia dah masuk.
Kalau makanan tu kering, macam kering, kalau kita buat yang cikgu tunjuk ni semua kering, kita akan masukkan dalam guni semula supaya kita boleh simpan di tempat yang betul dan kita boleh guna masa akan datang. Tapi kalau macam cikgu Zaki buat, yang itu dia buat adalah basah, lembab. So kita kena terus gunakan. Kalau nak simpan pun dengan keadaan yang betul lah, ya. Ikat dan jahit guni campuran dan susun dengan kemas. Kalau ikutkan pada tajuk ni ada salah satu kompetensi lah. Kau kena guna mesin jahit tu, tapi sebabkan kita PKP, kita tak boleh lah nak guna mesin jahit guni tu. Okay. Okey, kalau kita tengok ini gambar-gambar, ni adalah senior kamu ni pada kalau tak salah batch 2 ni. Ada timbang makanan dulu. Jangan tengok dia punya PPE tak ada PPE, ada face mask je. Okay, so kat sini kita gunakan pencedok makanan. Pencedok. Tapi kat sini dia guna skop. Okay. Skop yang dah tak ada batang tu, hanya guna ni je untuk kita asingkan. So timbangkan bahan mentah dulu, cikgu sekali. Kita asingkan bahan mentah berapa kilo dan berapa kilo. Lepas tu kita masukkan bahan-bahan tadi tu ke dalam mesin. Okay, kita masukkan, campur. Kalau ikut ini di KV mesin ni pun masih ada lagi. Okay, mesin mencampurkan makanan. So dalam mesin ni dia akan berpusing macam ni. Dia akan buat campuran. Kenapa kalau macam diorang ni, kalau tengok diorang tak pakai PPE, kena face mask. Face mask ni penting sebab apa? Kalau setengah orang yang sensitif, bila dedak yang halus-halus, kalau kita pakai dedak padi, dia akan masuk dalam kita punya pernafasan. Memang bukanlah punya nafas, kau akan rasa sakit di bahagian tekak lah sebenarnya. Habuk tu masuk sebenarnya. Okay, yang ini adalah cara membuat UMB. UMB pun dia guna sistem rumusan makanan juga. Tapi ini bukan di KV lah, ini di Institut Veterina. Ini gambar bersama cikgu belajar tu. UMB ni adalah urea block molasses. Kita ada buat juga dulu di KV sekejap, dan merupakan PTA untuk senior kamu. Kita buat UMB. So bahan dah kita asingkan dan kita akan tuang. Okay, UMB. Untuk buat UMB, siapa boleh jawab kenapa urea block molasses tu boleh jadi keras, boleh jadi 4 segi? Dia pakai apa untuk keras tu? Siapa ada jawapan? Jawab pun. Aku fikir. Siapa ada jawapan? Saya nak awak jawab. Sekejap cikgu. Kalau tengok dekat gambar ni dah nampak dah apa dia pakai dalam. Biasanya kalau yang plastik kertas macam ni apa dia? Guni yang ada kertas ni, guni kertas ni biasanya apa? Simen. Betul, simen. So dalam UMB dia ada simen, tapi bukanlah dalam kadar yang banyak. So simen ni berfungsi untuk mengeraskan semua bahan-bahan tu. Okay, sebagai bahan cantuman. Soalnya campur sekali lah Abang Hafiz. Ya, betul. Kita akan campurkan sekali, tapi dalam persen yang sedikit. Dalam satu blok UMB tu, dia hanya ada lebih kurang 3% ke 2% saja. Sebab function simen ni kita nak mengeraskan blok tu saja. Okay. Kalau kamu buat UMB tanpa ada simen, kamu keluar daripada acuan tu, memang akan pecah je terus. Okay. So kalau tengok sini UMB dia ada, kita akan masukkan urea juga sedikit. Okay, dia akan gaul jadi cair macam ni Kita akan mancur. So dengan ada simen tu dia akan macam kamu bancur pasir lah. Okay. Simen pakai simen apa? Simen biasa. Oh, simen biasa pun boleh lah kiranya. Yes, simen biasa je. Okay, untuk UMB nanti cikgu akan bagi formula. Saya cikgu ada formula lagi untuk satu blok tu berapa pakai bahan-bahan tu, nanti cikgu akan share. Okay, membuat UMB. So masa zaman cikgu dulu, kita buat UMB, kita akan tuang dalam kotak ni. Kotak ni dah memang bentuk 4 segi, siap-siap. Lepas tu kita akan masukkan satu pipe dekat dalam kotak ni, satu pipe bahagian tengah supaya dia jadi bentuk lubang. Okay. Sebab tu kita tengok UMB tu dia bentuk lubang Dan sebelum kita masukkan simen, lupa kita meletak plastik ni dulu supaya bahan ni dia tak melekat pada kotak.
Okey, contoh macam kawan macam sini kamu buat dulu. Batch pertama dia buat UMB, dia punya PTM. Dia buat pakai kayu. Dia tak pakai kotak, dia pakai bongkar kayu pun boleh juga. Dan selepas itu UMB ni kita akan jemurkan di bawah cahaya matahari pada hari pertama dan kedua supaya dia mengeras. Sebab kita pakai simen kan. Dan selesai dia keras, kita akan simpan dalam stor. Okey. Macam tadi cikgu cakap, kita ada vertical mixer, horizontal mixer. Horizontal tu yang memanjang. Dia campuran dia punya palang yang menyamur tu dia memanjang. Okey, untuk vertical dia punya campuran dia macam ni. Okey, itu adalah biasanya dia bukan dalam bentuk, dia bukan implement nyatan dengan direkta. Itu biasa macam mesin-mesin yang kita pakai kecil-kecil. Tapi dengan teknologi masa kini, kita dah ada total migration. Total migration ni adalah mesin yang kita, kalau kita tengok, dia akan ada bahan, kita ada backhoe, kita akan masukkan bahan, dalam tu dia akan campur dan terus bagi pada ternakan. Ni video ni original lah, saya tak ada ambil pada YouTube mana. Yang ni daripada Institut Veterina. Tengok Orang tengok berat tu. Bila daun dalam ni, bila daun dalam ni, dalam mesin ni, dia dah masuk bahan, dia akan turunkan dia punya conveyor ni, dan makanan tu akan dikeluarkan. Okay, so untuk total migration macam ni, kita boleh sesuai. Kita nak pakai, kita nak bancur dengan rumput, dengan pellet, dengan apa semua. Okay, so itu teknologi zaman kini untuk rumusan makanan. Kalau kita tengok, dah tak, kalau ikutkan implement ni sangat-sangat mahal lah sebenarnya. Bergantung pada sesebuah ladang tu, adakah dia berbaloi ataupun tidak berbaloi untuk pakai lah sebenarnya. Tapi kebiasaan ada ladang besar, memang dah ada total migration ni. Okay, so untuk CCDFR, okay, cikgu akan tunjukkan CCDFR. Okay, cikgu stop sharing kejap. Cikgu buka CCDFR. Okay, CCDFR. Okay, share balik. Okey, ini adalah CCDFR. CCDFR ni yang dikeluarkan oleh Jabatan Veterina lah, Perkhidmatan Veterina. So dekat sini dia ada pengiraan, merumuskan makanan tu sendiri. Dan kalau kita tengok yang Cikgu Zaki buat tu pun, dia pakai software yang sama. Dia bukan software lah, dia aplikasi yang sama. Dia pakai Excel ni, tapi dia dah masukkan formula-formula dia tau. So, kalau tengok pada page pertama kandungan ni dah cerita lah objektif, kenapa dia buat, indeks kategori ternakan. Kalau kita pergi pada CCDFR, macam mana nak merumus, macam mana buat pengiraan. Yang cikgu cakap tadi, DM, CPCF tadi yang kamu kira dalam kotak, itu adalah secara manual. Dalam ini dia akan bantu kamu secara automatik terus kira. Tapi kamu kena dapatkan maklumat data tu dulu, ya. Okey, menyediakan rasa makanan mengikut jumlah ternakan. Okey, dan bagaimana menggunakan CFR. Okey, bagaimana ni kamu, cikgu akan bagi ni pada Cikgu Saleh. Cikgu Saleh akan bagi pada kamu. Tapi cikgu akan tunjukkan cara juga. Okey, cikgu cakap tadi, setiap ternakan dia ada perbezaan keperluan makanan. Keperluan makanan, kualiti dan kuantiti yang berbeza. Kalau kita tengok dekat sini, ya, cikgu zoom in kejap. Okay, dia ada kategori kat sini, nampak ni. Apa kategori dia? 1 hingga 11 lembu tenusu. Penusuan pertama. Berapa kilo susu dia, ada berapa persen lemak. Okay, berat dia berapa? 350 kilo. Susu penusuan kedua. Okay, penusuan pertama ni dia first time mengeluarkan susu. Penusuan kedua tu kali kedua mengeluarkan susu. Dan penusuan ketiga dan seterusnya adalah ketiga dan seterusnya. Kenapa dia utamakan yang pertama dengan kedua dahulu? Siapa dapat jawapan? Kenapa berlaku perbezaan macam ni? Laktasi pertama, laktasi kedua, penyusuan pertama dan penyusuan kedua. Okey. Ini sebab apa?
ternakan lembu ni yang mana ada pengeluaran yang pertama dengan yang kedua. Sebab apa pengeluaran susu yang pertama kedua ni biasanya dia adalah pengeluaran susu yang sangat-sangat berkualiti. Susu yang dihasilkan tu sangat-sangat bagus lah. Okay, kualiti yang sangat bagus dan jumlah yang banyak. Ternakan lembu susu sekiranya lepas dia dah perah kali ketiga, kan kita perah ketiga, dia dah laktasi yang ketiga, mana dah umur 3 tahun dia keluarkan susu. Kebiasaannya kalau sekiranya kita tak jaga makanan, kita tak jaga kesihatan dia dan kita tak jaga dia punya tempoh beranak dia, kemungkinan dia boleh drop dia punya penyusuan. Bukan penyusuan, dia punya pengeluaran susu tu boleh drop, kualiti pun boleh drop kalau kita tak jaga semua-semua tu. Okay. Okay, macam cikgu cakap tadi, apa berkaitnya? Sebab dia berkaitnya pengeluaran aktiviti dan dia punya posture badan dia. Okay, so kalau pada awal kita jaga posture badan dia bagus dan menjaga badan pun bagus, so tak ada masalah. Okay. So kita tengok ada banyak kategori ni jenis ternakan. Okay, lembu pembesar, betina, jantan. Okay, jantan betina pun kita kena tengok dia pengambilan makanan yang berbeza. Lepas tu lembu pembesar, okay, kambing, pedaging, eksentik ni yang 100% dekat luar. Okay, yang untuk biak, kambing susu yang munting awal, kadar susu 1 ml. Okay, biri membesar. Okay, semua ni adalah kategori-kategori yang kita kena tengok, yang kita kena perhatikan. Okay, kita pergi kepada nutrien. Okay, tadi kita tengok, kalau tengok indeks dia bagi macam ni je, 1 hingga 11. Tapi kalau kita tengok nutrien, dia dah bagi 1 sampai 11 terus dan lain. Semua satu-satu. Dan ini keperluan nutrien dia. Okay, saya zoom in sikit. Okay, so that kalau kita tengok di, okay, contoh lembu susu penusuan pertama berat 35 kg, 350 kg untuk susu 4.0% lemak. Okay, penghasilan susu liter ataupun berat badan ADG. Kalau susu liter dia tak keluarkan susu. Yang ni dia keluarkan 5 liter, 6 liter, 7 liter. Kamu kena tengok prestasi ternakan tu macam mana. Kalau berat ni okay, itu lembu tenusu. Tengok kalau lembu jantan, dia mengeluarkan berat pula. Kita tengok pada berat dia pula, ADG dengan berapa pula. Okay. Dan ini adalah kandungan-kandungan yang dia perlu makan, yang dia nak. Okay. Contoh, saya cakap dia lembu tenusu penusuan pertama 350 kg, susu 40% lemak dan dia tak keluarkan susu lagi. Dia perlukan 8.8 kg bahan kering. Protein dia 4.369 dan 48.00 metabolic energy dan minimum serat 18%. Okey. Yang ini yang kamu akan kena buat dalam perisian nanti. Okey. Kalau cikgu ingatkan dulu, kalau ada cikgu korang mengajar pemberian makan ternakan berapa persen daripada berat badan? Siapa boleh jawab? Berapa persen daripada berat badan kalau ikut guide? Okey, untuk dulu masa kamu belajar masa semester 1, semester 2, tahun pertama, tahun 2, dia pemberian makan ternakan ni kita belajar basic adalah 10% daripada berat badan. Okey, 10% daripada berat badan tu adalah ini 10% yang kamu kena ada. Contoh untuk lembu ini, lembu tenusu penusuan pertama 350 kg, ini yang perlu adalah 10% kamu tu. Okey, 10% makanan kamu tu. Okey, boleh faham Faham tak? Hello. Faham 10% daripada makanan kamu kita bagi makan tu, ini yang perlu ada dalam jumlah makanan tu, kualiti makanan tu. Okey. So kita tengok kepada cara kita nak gunakan. Okey. So kita akan gunakan ni dengan sekali dengan buku pemakanan ternakan. Ini adalah buku pemakanan ternakan. Cikgu tarik sikit sebab ni. Okey, nampak Cikgu zoom in. Okey, sorry. Okey, kalau kamu nampak, ini yang kita akan gunakan.
tengok sini dia ada semua jenis rumput Frankenstein, Bacteria decumbens, sampailah molasses, biskut tawar, kilang, barley, susu gantian, durian pun ada, jagung. Okey, yang ni kamu kena tengok. Dan bila kamu nak buat, kamu kena pastikan ni. Dan nanti kalau cikgu cek pengiraan kamu pun, cikgu akan cek daripada sini juga. So benda ni akan penting lah. Okay, cikgu ambil contoh satu. Cikgu nak dekat sini diameter dia, cikgu ambil African Star. Okay, kita type sini African Star. African Star. Okay, cikgu nak ambil umur 4 minggu. 4 minggu. Tengok diameter dia. Tengok diameter 4 minggu berapa? 22.8. Kita akan masukkan sini. 22.8. Okay, lepas tu kita nak apa lagi? Kita nak ME pula. ME. Kita tengok ME dia berapa untuk 4 minggu. Metabolic energy kat sini 7.25. Okey, CP. Tengok berapa CP dia pula. 13.8. Dan tengok CF dia berapa pula. CF dia 29.7. Okey. Berat segar yang cikgu nak letak kat sini adalah berat segar cikgu letak kat sini, cikgu nak 15 kilo. Dan dekat sini kos bahan RM sekilo. Kali ni kita boleh kira kos sekali Contoh kalau cakap cikgu nak bayar upah 1 kilo tu lebih kurang RM2 lah kot, contoh. Tak RM2. Okey, nampak persen dia akan dapat 1% kita bayar. Total dia adalah RM30 sebab 15 kilo. Okey. Disebabkan dia persen dia 1% sebab dia ada satu bahannya dulu kat sini. Okey. So apa kata kalau kita tambah bahan yang seterusnya. Okey. Okey, sebelum cikgu terlupa. Okey. Sebenarnya kita kena pilih kategori tenakan ni dulu. Okey. So tadi kategori tenakan kita tengok dekat dalam dekat nutrien. Contohlah kalau cikgu nak ambil lembu pedaging. Lembu pedaging, lembu tenusuk ibu bibir lembu pedaging pembiak, lembu pedaging, lembu pejantan, lembu pembesar, besar kecil, lembu pejantan. Cikgu nak ambil 127. So cikgu masukkan kat sini. Lupa nak ni kan kamu. 127. Enter. So dia dah masuk jumlah nutrien dia. So tengok sini jumlah nutrien dia kan adalah 34.5, 24.80. Dia punya CP nak 472 dan 9.7. Kalau kita tengok dekat sini balik, adakah sama? Oops, sorry. 27. Nampak? Pagi 7.89. 7 keperluan 7.89. Okey. Yang ni diperlukan. So macam cikgu tadi, cikgu dah masukkan African Star 4 minggu. Dan kata sini nampak ni DM masih kurang lagi. Dia punya mega metabolic energy kurang, dia punya CP kurang, tapi dia punya CF okey, protein okey. Okay, so sebenarnya kita kena tambah lagi berapa apa makanan yang ada. Contoh cikgu buka lagi buku ni. Okey, contoh kita cari pellet pula, pellet. Kita cari pellet. Okay, kita tambah molasses sikit. Okay, saya ambil molasses 1. Okay, sebenarnya bergantung lah. Ada setengah molasses dia punya diameter dia berbeza, bergantung pada kilang pengeluaran lah.
So cikgu ambil molasses satu molasses satu. Molasses satu. Cikgu zoom in sikit. Tak nampak, kamu pun tak nampak sini. Okay, nampak tak? Clear tak? Clear. Clear. Nampak Okay. nampak. So cikgu cakap ni, cikgu ambil molasses satu. Kita tengok balik molasses satu. Okay, tengok. Dia punya DM 93.2. Masukkan 93.2. Dia punya ME berapa? ME dia adalah 13.89. 13.89. Dia punya CP. CP dia adalah 1.4. 1.4. Dan dia punya CF adalah 0.7. 0.7. Okey. So cikgu nak letak kat sini, cikgu nak gunakan dia lebih kurang 2.5. Okey, dan harga untuk situ cikgu letak sini. Contoh RM1.50. Okey. So kat sini persen dah berubah. Nampak? Maknanya 14.3% adalah molasses. Africa Star adalah 18.5%. Kos kita dah keluar sekarang ni RM33.75 untuk seekor lembu. Okay, ni contoh lah sebenarnya. Mari kita tengok apa jadi jumlah nutrien dia. Okay. Sorry okay. Okay. So nampak kos makanan per kilo diameter dia 5.87 sen. Nampak ni, dia tulis sini masih less lagi. Less. Tapi tadi kat sini dia jadi okey kan? Tapi sebab kita masuk molasses jadi less. Sebab dia ada berlaku perubahan. Okey? Kita boleh tambah lagi. Contoh, cikgu cari lagi satu bahan. Okey, serong kelapa sawit, dedak expeller 1. Dedak expeller 1. Okay, kita tengok diameter dia berapa. Diameter dia dedak expeller 1 91.8. 91.8. Okey. Lepas tu kita tambah dengan mana ni. Okey, kita tambah dengan DM. Dari DM tadi kita punya DM DM dah ambil ME dia adalah 9.80. 9.80. CP dia adalah 15.3. Dan dia punya CF tadi 15 rasanya. F dia adalah 15.0. So 15.0. Okey. So okey, sebenarnya dia ada satu benda yang kat sini yang cikgu pun lupa nak pesan kamu. Sebenarnya atas ni sebenarnya untuk forage saja, untuk fodder rumput. Bawah ni untuk konsentrat, yang bawah ni lain. Contoh sebenarnya cikgu kena buat benda ni dekat sini sebenarnya. Sorry copy. Paste kat sini. So yang ni cikgu kena delete. Sorry Okay, baru betul. So yang ni cikgu ni dedak cikgu nak pakai. Contoh lebih kurang 35. Okay, dan berat dia adalah sekarang ni kos contoh RM2.50. Okay, ni bukanlah RM2.50 Yang ni kamu kena tengok daripada harga setempat kamu lah. Harga ni berapa. Okay. So kalau tengok dekat sini, okey, dia punya
dia punya nampak ni over pula. Dia punya DM diameter dah over pula. Lepas tu dia punya ME, metabolic energy over. CP pun over, tapi CF less. Okay, tak memenuhi keperluan dia. So sebenarnya kita tak semestinya kita kena alter. Okay, tak boleh ni, bahan ni tak sesuai. Okay, kita kena ni, tak belum. Kadang-kadang daripada sini je kita alter dia punya jumlah pengambilan. Bila kita alter, kat sini pun dia akan berlaku perubahan sebenarnya, sebab jumlah yang kita ambil. Okay, kita 10 je. Yang masih over lagi So yang ini kamu kena tengok satu persatu dan buat. Okay. Okay, selesai yang ini. Yang ni untuk seekor tenaga. Okay. Sebab tu dekat sini dah ada nombor tag dan nombor date dia, tarikh berapa bulan. Okay, kita tengok pada ransom kilo. So kalau macam ni kita dah masukkan tadi ni. Nombor 127, lembu jantan matang, berat dia 50 kilo. Okay, dia punya jumlah ransom tukar adalah 35.88. So jumlah total cost yang kita akan keluarkan adalah RM70.48. Dan dia punya peratus tadi kita tengok kat sini 54%, 9% dan 36%. Yang ni kamu kena kira berapa ransom tu, berapa jumlah, sebab ada peratus kat sini. Okay. Okay, yang ni ransom mengikut kilo. Dan yang ni adalah ransom mengikut ekor. Kita dah ada 127 ekor, satu nombor status dia 127. Ni saya kata nombor 127 ni ada 10 ekor. Termasuk kat sini 10 ekor. Kita enter. Okay, tengok. Untuk 10 ekor. Okay, belanja kita dah RM587.50. Okay, yang cikgu buat ni adalah contoh, sebab kita tak tahu harga related sebenar cikgu pun, sebab dah lama tak turun ke industri, dah lama tak turun ke kedai pellet. Kita tak dapat membuat anggaran sebenar berapa harga yang terkini. Tetapi kalau mengikutkan apa yang ada sekarang, harga pellet memang naik. Harga yang cikgu tahu sekarang ni, harga pellet adalah sedang naik, dan harga soya pun sedang naik sekarang ni. Okay, soya pellet. So, okay, ini adalah cara menggunakan CDFR. Okay, semua faham Semua faham? Okay. So, okay, sekiranya kalau ada yang tak faham, nanti boleh hoja cikgu, boleh WhatsApp. Okay, lepas tu selain tu juga cikgu akan sediakan juga dengan panduan. Ada juga panduan saya nak isi CDFR ni. Cikgu akan bagi kamu yang paling update sebenarnya. Yang paling update adalah satu ni CDFR 6.0.2 dengan pakai 6.0.1. Okay, cikgu akan bagi 6.0.2 Alright. Okay. So selesai untuk kelas, cikgu akan tunjukkan tugasan apa yang kamu kena buat. Kat sini ada 2 tugasan yang kamu kena jalankan. Tunjukkan. Ini satu, lepas tu yang ini satu. Dia bagi kepada tugasan kumpulan. Okay, ini adalah tugasan kumpulan. Cikgu nak orang ada berapa orang? 19 orang kan? Betul tak? Betul. Okay, so 19. So cikgu nak kamu bagi satu, cikgu nak kamu bagi 5 kumpulan. Satu kumpulan ada 4, dan ada satu kumpulan tu dah ada 3 je. 4, 3. Ada 4 kumpulan yang ada 4 ahli, dan satu kumpulan ada 3 je ahli dia. Okay, so tugasan dia apa? Kamu kena buat slide pembentangan. Okey, insyaAllah kalau berkesempatan kamu kena bentang. Kalau tak berkesempatan, kamu hanya print, kamu hanya bukan email. Kamu hanya email je slide ni pada Cikgu Saleh lah. Okey. Dan list nama untuk kumpulan tu nanti buat dalam grup lah. So Cikgu Saleh tahu kamu kumpulan dengan siapa. Dan masa buat slide tu pun tulis nama kumpulan. So dalam slide tu kamu okey, untuk kumpulan yang pertama. Okay, tu kumpulan pertama kamu buat mengenai buat pengiraan tadi tu, formulasi makanan mengenai lembu pedaging. Untuk kumpulan 2 buat lembu tenusuk.
Kumpulan ketiga, buat anak lembu tenusu. Seterusnya yang kumpulan 4 akan buat kambing tenusu. Dan yang kelima akan buat kambing pedaging. Okay. Kamu kena buat dalam slide. Dan kamu kena dalam slide tu, yang ini kamu kena guna CCDFR tu. Okay, dalam kumpulan kamu bincang, kamu screenshot CCDFR yang dah siap, kamu masukkan dalam slide. Dan kamu kena nyatakan apa bahan yang kamu pakai. Contoh pakai PKC ataupun pakai DCP, pakai Napier, pakai African Star ke apa ke. Okay, kamu kena nyatakan berapa persen. Kamu dah kira dalam CCDFR tu dapat jawapan, kamu olah bawa masuk slide juga. Okay, berapa persen untuk ternakan kambing, untuk ternakan lembu, pedaging. Untuk seekor akan guna banyak ni dan banyak ni. Sekiranya harga dia adalah yang ni ada sekilo, berapa yang kita kena gunakan untuk seekor ternakan, berapa kilo, berapa kos untuk satu ternakan. Okey, faham tak? InsyaAllah boleh, insyaAllah boleh. So maklumat-maklumat je tunjuk maklumat-maklumat yang cikgu tunjuk dalam ni tadi, kamu kena keluarkan, masukkan dalam slide. Yang ini kamu screen capture, masukkan dalam slide juga semua ni. Rasa makanan kilo ni pun screen capture, dan rasa ekor ni pun capture. Dan semua kumpulan akan menggunakan 10 ekor ternakan saja. Okey, jangan lebih 10 ekor ternakan So benda-benda screen capture masuk dalam slide. Okey, dan okey, dan di situ ada formulasi dah. Okey, sekiranya perbentangan adalah makan lebih untuk kamu lah. Dan sekiranya kata Cikgu Saleh cakap, kata ketua kumpulan saja yang bagi email kan, ketua kumpulan saja yang email tak adalah perbentangan tu. Okey, itu adalah untuk bekerja kumpulan. Okey, untuk amali pula, tugasan amali kita ada dekat sini. Okey, ini setiap seorang kena buat personal masing-masing. Anda ingin membuat satu ransom makanan untuk lembu filot. Kamu kena buat satu ransom makanan. Yang ini kamu kena buat manual manual macam cikgu ajar yang dalam slide ni tadi. Cikgu ajar yang okey, hari ni kamu kena buat ini secara manual. Okey, ini kamu kena buat, ini kamu kena yang ini pengiraan yang ini berapa persen nak pakai, berapa kilo nak pakai, kamu kena buat manual. Untuk dapatkan maklumat lembu feedlot, anda tengok kat CCDFR berapa lembu feedlot yang diperlukan. Okay, ataupun anda guna yang dalam slide ni pun tak apa. Okey, untuk yang ini anda guna dalam slide lah, senang. Okey, lembu feedlot yang ini. Okey, feedlot adalah pedaging, kamu gunakan ini, dia perlukan ini 12.00 dan 10.6 megajoule per kilo. Okey. Okey, senakan bahan-bahan mentah yang terlibat. Okey, tadi kat sini dah kira dah satu ransom makanan, apa bahan yang nak pakai apa semua. Masukkan bahan-bahan tu dalam ni. Ya, kalau kata kamu nak pakai 6 bahan, masuklah 6 bahan kat sini. Okey, masuk contoh contoh sini kamu nak masukkan Napier. Oh, sorry, kat situ pula bunyinya. Kalau kamu nak masukkan sini Napier, sorry Napier. Okey, kalau kenakan rumput, pastikan tuliskan umur berapa minggu, tapi biasa 4 minggu lah Napier umur 4 minggu, jangan tulis umur, tulis je 4 minggu. Berapa kilo kamu nak pakai, contoh 10 kilo. 10 kilo lah. Okey, boleh faham Dan di penghujung ni, okey, yang kedua ni anda dah senang, tak perlu buat apa-apa. Okey, anda tinggal kira yang ini sahaja. Okey, yang ni dah ada, jumlah dia 62%, bantuan untuk 5,000 kilo, 3,100, bantuan untuk 5,000 kilo beg, untuk satu beg, dan 2,500 kilo satu beg. Sekejap yang ni macam ada kesilapan sedikit kat sini. Bantuan 5,000 kilo. Okey, yang ini sebenarnya 25.
Okay, kat sini dia dah bantulah sebenarnya. Bantuan 50 kilo, bantuan 50 kilo untuk satu beg. Berapa beg kamu boleh dapat sini? Okay. Kalau dia bantuan 250 kilo, berapa beg kamu dapat kat sini? Satu beg 50 kilo. So, kamu kat sini buatlah berapa beg? Kat sini 310. Maknanya kita nak guna berapa beg kat situ? Berat dia adalah 3100 bahagi 50. Kita pakai 62 beg. Contoh kat sini 62 beg. Okay. Ya, tengok TCP. Jumlah dia 1%. Bantuan 50 kilo, 5000 kilo dia pakai 50 kilo saja. So kat sini dia pakai berapa beg? Okay, ada jawapan? Senang, tak payah kira tak apa. Okay, jumlah dia pakai 1%, berat dia 50 kilo. Dalam bancuan 5,000 kilo tu dia guna 50 kilo je. So kita guna hanya satu beg sajalah. Okay. Okay, boleh faham? Boleh faham tak? Yang ini simple je, tak susah. Tak jelas cikgu, tak jelas. Okey, tak jelas. Okey, contoh. Okey, yang ini adalah bahan mentah yang kita gunakan. Okey, contoh PKC. Dia pakai dalam satu rumusan makanan tu adalah 62%. 62% tu adalah 3,100. Okey, dalam 3,100 tu berapa beg yang kita pakai? Okey, sekarang ni kita letak dekat sini. Satu beg, satu beg tu ada 50 kilo. Semua makanan ni beg dia semua 50 kilo. Okey, nak senangkan kerja. So, apa yang kamu kena buat adalah 3,100 bagi dengan 50 kilo. Kamu akan dapat 62. Oh, mana? Kamu akan, oh tak nampak. Nampak 62. 62 kilo. Saya nak 62 beg lah. Okey. 62 beg. Setiap ni kamu kena bagikan dengan 50. Okey, 50 bagi dengan 50 anda akan dapat jawapan kat sini berapa beg. Okey, faham? Faham tak ini? Untuk 5,000 kilo ni faham tak? Faham. Okey, untuk Bagi 2,000 seperti biasa je lah kan? yes. Untuk 2,500 kilo ni lagi senang. Okey. 2,500 kilo, kalau nak dapatkan 5,000 kilo, berapa? 2,500 kilo tu kena kali dengan 50. asal pula 2,500 kali tambah 2,500 dapat apa? Bukan dapat 5,000 kan? Tengah blank ni sekejap. 2,500 kali 2 dapat 5,000. Tak, maksud ataupun kalau tak faham 2,500 tambah dengan 2,500, sorry. Dapat 5,000. So that yang ini 62 yang kamu dapat ni, kamu bagilah 2. Dapat 2,500. Okey, yang ini 62 ni kamu bagi 2 dapat berapa? Sekejap. Yang apa tadi, yang 2,500 bagi dengan 62 Tak ni, 62. bagi dengan tadi berapa? Bagi dengan 2. 62 bagi 2, 31. So kat sini dapat 31 beg. So untuk bancuan 5,000 kilo, kita pakai 62 beg. Untuk bancuan 2,250 kilo, kita bagi 31. Simple je. Setiap kamu dapat jawapan dekat sini, kamu bahagi 2. So dekat sini, kalau kata jawapan dekat sini guna satu beg, sebab dia guna 50 kilo kan. Sini satu beg, sini jadi 1/2. Setengah beg. Okey, boleh faham
Okey, untuk tugas saya ni, yang ini dan kamu buat sedikit ulasan lah. Okey, ulasan ni kamu create je lah macam mana. Dan disediakan oleh ni kamu sign lah apa semua. Okey, yang ini kamu buat adalah personal. Okey, bukan dalam kumpulan. Yang tadi mula-mula tu kumpulan. Kamu create sendiri kumpulan. Lepas tu kumpulan-kumpulan tu bagi tahu Cikgu Saleh. Okey. Okey, boleh faham dua tugasan ni? Boleh. So, saya rasa daripada cikgu pun dah selesai, tak ada apa. So cikgu harap kamu faham apa segala cikgu ajar untuk hari ni. Sebab untuk rumusan makanan ni adalah satu perkara yang sangat-sangat penting untuk kamu tahu, lagi-lagi dengan dah berlaku pada masa kini. Dengan jumlah makanan yang makanan tambahan yang dah meningkat, dengan sisa pun dah ada yang dah meningkat, okay? Dan ini berlaku disebabkan beberapa faktor-faktor yang besar, faktor-faktor lain. Dan rumusan makanan ni adalah hasil dan solusinya sebenarnya. Walaupun benda ni kalau kamu pergi industri kecil, kamu tak akan buat rumusan makanan ni. Cikgu sendiri dah merasa duduk industri besar, industri kecil, industri sederhana. Industri kecil memang kita tak pakai. Cikgu kerja ladang first cikgu di Batu Sewa Agro Farm. Dia tak ada guna rumusan. Okay, PKC je, dia tak ada buat campuran Tapi bila kamu bekerja ladang besar, lagi-lagi yang ada kilang makanan ternakan, ini kamu kena belajar, ni kamu kena tahu. Ni kamu kena aplikasikan dalam kerja kamu nanti. Okay, tapi sebagai kalau kamu kata kamu seorang peternak, kamu kena aplikasi ni juga untuk menjimatkan kos kamu sebenarnya. Okay. Dan segala data-data tu cikgu cakap ni, kamu buat assignment ni, data-data ni kena bergantung dengan ni tadi, buku Dewata Veterina ni. Nanti cikgu akan bagi pada Cikgu Saleh akan bagi pada kamu. Boleh. Okay, so cikgu ajak tengok ada komen. Okay, tak ada apa. So daripada cikgu tak ada apa dah. Itu saja untuk perkongsian untuk hari ini. Mungkin cikgu boleh serahkan pada Cikgu Saleh. Cikgu Saleh dia dah. Cikgu Saleh. Okay, Ya. Okey Okey. Yo. Ni saya semalam saya dah hantar tugasan tu kan. Ya, betul. Tugasan saya dah hantar ke belum? Dah yang di Tugasan saya AB 133 tu kan.